Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, GH Paranormal. Sebelum tu, pada subscriber yang telah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang baru menonton channel saya, boleh subscribe, support saya untuk saya upload lagi cerita-cerita seram daripada GH Paranormal. Cerita seram kali ini berlaku pada saya sendiri pada tahun 2020. Tajuk dia ialah pengalaman misteri diganggu Pontianak ketika membuat paranormal di Jabatan Gantung, Kampung Rekuh, Fedah Kraton 1. Kisahnya bermula macam ni. Setelah aku dan tim pulang dari membuat paranormal di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor yang mengambil masa 4 hari di sana, tim kami pun pulang dengan badan yang amat penat ketika itu. Tim kami seramai 4 orang termasuk aku. Setibanya di Kampung Kraton, kami mengambil keputusan untuk berehat seketika beberapa hari bagi meneruskan aktiviti kami, iaitu paranormal. Dan pada malamnya itu, aku mulai search tempat sekitar Kraton untuk membuat paranormal. Akhirnya aku terjumpa dalam Google, iaitu Jambatan Gantung di Kampung Rekuh, Fedah Kraton 1, di sekitar loji rawatan air. Pada waktu itu aku mulai planning dengan tim aku, dan mereka terus bersetuju sahaja di mana lokasi yang aku cari itu. Pada petang itu kami pun mulai membuat persiapan dengan mengecas semua phone, power bank dan lighting untuk membuat aktiviti di malam itu. Aku terlalu excited hingga terlupa untuk memasak jejak di siang hari. Bila tiba waktu malam itu, tim kami keluar dari tempat penginapan pada pukul 10.30 malam. Kerana ketika itu kami dan tim ingin mengisi perut di kedai makan sekitar kampung itu. Tiba di kedai, kami pun memanggil pelayan untuk mengambil order. Tengah-tengah rancak kami berborak, seorang datang pada kami ketika itu. Pelayan kedai makan itu pun menyapa kami dan bertanya dari mana dan nak ke mana. Umur pelayan itu sekitar awal 30-an. Lalu kami pun bercerita niat kami ke sini. Setelah mendengar cerita daripada kami, beliau pun bercerita tentang kisah misteri di tempat tersebut. Seperti penampakan sekitar itu, katanya tidak akan melalui jalan tersebut bila dah waktu malam, kerana jalan tersebut memang amat gelap kerana tiada lampu jalan dan dikelilingi ladang kelapa sawit. Senang cerita, memang jalan tu angker sangat-sangat. Setelah selesai bercerita dan lepak dengan tim, aku melihat jam di tangan dah menunjukkan pukul 12.30 malam. Setelah kami pun bayar dan terus berangkat ke lokasi tersebut. Jalan nak masuk ke lokasi mengambil masa lebih kurang 1 jam dari tempat kami minum tadi. Tapi secara jujurnya, memang gelap sangat-sangat jalan tu ketika kami masuk. Setelah sampai ke pos pengawal di awal jalan masuk ke ladang sawit itu, kami teruskan perjalanan. Aku turunkan cermin kereta yang kami naiki. Sumpah memang sejuk gila suasana dan cuaca ketika itu, dengan angin yang agak kuat ketika itu. Setelah mengambil masa dalam 20 hingga 30 minit,
Kami pun sampai betul-betul di depan loji air tersebut. Ketika itu aku melihat map. Betul, memang inilah tempat yang kita tuju. Kami dan tim pun turun tanpa membawa lighting, hanya membawa phone dan torchlight ketika itu. Dan kami berpecah. Setelah 30 minit di luar sana, jam telah menunjukkan lebih kurang pukul 1:30 pagi. Kami pun berkumpul di kereta semula. Salah seorang daripada tim kami diam tanpa berkata apa-apa. Aku pun mulai tegur dia. Kenapa diam? Dengan muka raut wajahnya dan berkata pada aku, dia mengajak aku pulang balik kerana dia tak sedap hati. Mukanya berubah 360 darjah, pucat macam tak ada darah. Aku pun berbincang dan buat keputusan esok nak datang buat panoma kerana malam ini tak boleh teruskan. Kami pun bersetuju. Setiba aku undur kereta, kawan aku yang tadi menyuruh aku tutup tingkap. Aku pun habiskan rokok ketika itu, lalu menutup tingkap. Setelah separuh daripada perjalanan di tempat tersebut, kawan aku yang diam tadi tutup muka. Lalu aku terdengar ada benda jatuh di atas bombong kereta yang kami naiki. Bunyinya amat kuat sampai kami semua terdiam. Ketika itu, kereta yang aku pandu menjadi amat berat, sehingga kan aku menggunakan gear lagi rendah daripada D turun pada gear 3. Kerana terlalu berat, aku pun melihat pada cermin pandang belakang dan aku ternampak satu kelibat pada cermin belakang. Dekat bonet ada kain putih berkibar-kibar. Aku pun teruskan pemanduan dan melihat ke hadapan. Takut juga nanti terbabas sebab jalan dalam tu memang gelap dan jalannya terlalu sempit. Salah seorang daripada tim aku di belakang tersalah menekan power window yang tiba-tiba cermin pun turun. Lalu rambut makhluk itu pun masuk ke dalam kereta. Rambutnya macam dawai keras. Kawan aku yang belakang menceritakan pada aku lepas itu. Dan diorang pun azan sekuat hati. Lalu aku pun membaca surah-surah yang aku ingat seperti ayat kursi dan 3 kul dan berselawat. Setelah 10 minit, tiba-tiba makhluk itu terbang di hadapan kereta kami. Aku nampak real. Muka dia dengan hitam, baju putih berkibar-kibar, melepasi kereta yang aku pandu lalu hilang dari pandangan kami. Setelah melalui pondok pengawal, kami pun semua putuskan untuk berehat di Bandar Muazzam Shah pada pagi itu. Setibanya aku di Bandar Muazzam Shah, kami semua terdiam dan salah seorang daripada kami pun mula bercakap dan menceritakan pengalaman masa dia masuk. Kita berpecah pada malam itu. Dia ternampak satu kelibat di atas pokok yang berhampiran dengan jambatan gantung. Ada kelibat putih berpakaian putih, melihatnya dari jauh. Dan ketika itu dia pun tak sedar hati lalu pulang pada tempat yang kami parking kereta itu. Salah seorang daripada kami yang aku ceritakan tadi tu yang mengajak aku pulang tidak berkata apa-apa, terus tidur dalam kereta ketika itu. Dan pagi itu juga, setelah kami merasa ketakutan kerana pada pengalaman yang kami lalui pada malam tu memang betul-betul real yang berlaku di mata kami.
Sebelum ni pengalaman aku buat paranormal dengan tim aku hanya nampak kelibat dari arah jauh, dan ada juga yang terakam dan ternampak dan dengar suara-suara. Tapi peristiwa yang berlaku pada tim kami pada ketika itu tidak seseram yang aku lalui di Jambatan Gantung Keratung di Kampung Rekoh itu. Pada keesokan paginya, dua daripada tim kami demam teruk dan kami memutuskan untuk terus pulang ke destinasi yang kami tuju untuk berehat seketika. Itu saja cerita dan perkongsian aku, pengalaman aku di Kampung Rekoh di Feda Keratung 1, Jambatan Gantung. InsyaAllah jika diberi kesempatan aku akan ke sana lagi untuk teruskan aktiviti aku, sebab hajat aku betul tunai pada malam itu. Secara jujurnya, tempat itu adalah satu tempat yang agak keras bagi aku sepanjang karier aku buat aktiviti paranormal ni. Sebelum ni ada je aku buat tempat-tempat yang anchor yang tim-tim lain pernah buat, seperti di Balai Polis Lama Gombak, Mimalen, Highland Tower, Bukit Tungku. Bukit Tungku tu sekolah agama tinggal, dan lokasi-lokasi sekitarnya. Aku harap korang support channel aku, tekan butang subscribe dan lonceng notification untuk terus aku buat cerita seram next episode. Terima kasih pada yang support aku. Aku doakan korang semua subscriber aku dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jumpa lagi di next episode dalam channel aku GH Paranormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.